produk pembiayaan istisna mawazi secara ianah. Kita tengok dulu yang ni. Al-istisna'u fil binayat. Akad istisna yang dipraktikkan pada pembangunan ataupun bangunan. Wa qad tu'rifa fi zamanina al-istisna'u fil binayat. Walahu suratan, ada dua surah. Al-istisna dipraktikkan pada zaman kita ini secara meluas dalam perkara pembinaan. Dia memiliki dua surah gambaran. As-suratul ula an takuna al-ardu milkan lil mustasni'. Tanah milik mustasni' yang menempah. Wa yatlubu malikul ardi minal muqawil. Pemilik tanah meminta daripada kontraktor. Muqawil ni panggil apa? Kontraktor. An yabniya 'alaiha imaratan, untuk dia membina sebuah bangunan mengikut tasmim, maksudnya mengikut reka bentuk yang tertentu. Musammim ni arkitek, dia panggil apa? Musammim. Fa in kanatil muqawalah li'amalil bina'i faqat. Kalaulah akad kontrak tadi tu bersama dengan kontraktor tadi tu adalah untuk membina bangunan sahaja, dan bahan-bahan binaan kesemuanya datang daripada pemilik tanah, maka pada ketika itu akad itu bukanlah istisna. Ini jelas, dia bukan istisna. Dia ada tanah, dia nak buat rumah di kampung berlaku. Satu, kita serah kepada tukang, dia yang beli, duit dia, semua dia. Itu lain. Biasanya yang orang buat, kalau dia nak lebih safe, dia yang beli. Dia yang berurusan dengan kedai hardware, dia yang berurusan dengan kedai bata, dia berurusan kedai pasir, semua dia. Sekarang ni senang je, call je. Faham? Kita call, kita bagi tahu, dia hantar. Sebelum tu dia kena kenal lah benda tu apa. Dia pergi dulu, mungkin kali pertama pergi tengok, kemudian bahan tu dia akan perlu secara berkala kan. Jadi bila dah habis pasir, call, pasir datang, bayar. Jadi tak payah bagi siapa? Bagi buruh tu ataupun kontraktor tu yang beli. Maka daripada segi ni kita lagi untung lah, berbanding kalau barang tu dia beli, dia up lagi harga untuk barang tu sendiri. Faham tak? Maka kalaulah bentuk dibuat seperti itu namanya ijarah. Wa innama huwa ijaratun tantabiqu 'alayha ahkamu ijaratil ashkhas. Yang padan padanya hukum-hukum ijaratul ashkhas, ataupun dipanggil ijarah muayyanah, bukan ijarah zimmah. Sama ada mustajar itu individu ke ataupun syarikat tu pula. Jadi biasanya kita berurusan dengan satu orang secara zimmah. Zimmah tu maksudnya dia ada dia punya buruh dia, ataupun dipanggil pekerja dia. Pekerja dia yang buatnya. Faham? Macam dekat Putrajaya tu ada Bangladesh kaya. Sip Talim pun ada Bangladesh kaya. Jadi apa dia punya syarikat dia? Misi rumput. Faham? Tapi bukan dia misi rumput. Dia ada dia punya pekerja dia, siapa nak misi rumput, berurusan dengan dia, dia hantar. Faham? Banyak pekerja dia. Untuk landscaping apa semualah. Banyaklah projek dia dapat. Faham? Jadi mungkin dulu dia misi rumput lah masa baru datang Malaysia kan. Sekarang orang Malaysia misi rumput bawah dia. Faham? Jadi pekerja dia. Tapi biasanya dia tak ambil Malaysia lah. Biasanya dia ambil orang apa?
orang dia juga. Sebab apa? Bayar gaji murah. Untung lah, bos boleh gaji banyak sikit. Okey. Innama huwa ijarah. Namanya ijarah, itu jelas lah. Kita ada projek, kerajaan ada menyediakan projek skim rumah. Adalah satu skim tu, siapa ada tanah, maka dia boleh mohon skim tu. Siapa ada tanah. Satu skim macam Prima, Rumawi, itu lain. Itu memang dia buat rumah lah, rumah murah, harga mampu milik. Itu lain. Ini dari satu lagi skim yang kita ada tanah, maka kita boleh mohon. So kita boleh buat rumah tanah tu. So kita boleh memohon pembiayaan kewangan dengan pembiayaan yang murah lah berbanding kalau kita tak menggunakan pembiayaan tersebut. Cuma masalahnya kita tak boleh buat rumah macam kita nak dia punya reka bentuk dia. Dan kerajaan pula ada kontraktor tertentu yang kita kena guna kontraktor dia. Kita tak boleh pilih kontraktor sendiri. Tak boleh. Kat situ biasalah, dia ada permainan. Sebab dia nak jaga juga yang kontraktor ni. So kontraktor ni dapat projek ni, so kita kena buat ikut spek dia. Nak tambah kemudian, beza dengan orang memang ada tanah, dia pun ada duit, maka dia tengoklah kontraktor mana yang bagi dia bagus, buat rumah. Faham? Itu lain pula. Okey, jadi kalaulah bahan mentah tu, bahan binaan tu daripada pihak pemilik tanah, itu namanya ijarah. Jelas. Benda tu tak perlu fikir untuk takyifkan fiqh dia. Memang jelas lah. Kalau tak ada unsur dia jual bahan pada kita, dia hanya memberi servis perkhidmatan, itu namanya ijarah. Amma idza kanat sil muqawalah tashmal amal al-bina ma'a tawfir al-mawad min qibal al-muqawil. Ini biasa berlaku lah kalau dapat kontrak kan. Kontrak buat sekolah, buat hospital. Is A sampai Z diuruskan oleh syarikat yang dapat kontrak itu. Daripada segi pembinaan, daripada segi elektrik, pengairan, semua sekali dia uruskan. Faham? Pada tarikh yang ditetapkan, serahkan bangunan itu pada pihak kerajaan. Kalau kerajaan, kalau swasta, serahkan pada swasta. Jadi bila nak buat bangunan, bukan hanya masalah bahan kan, kita perlu guna perkhidmatan pemasangan ni, electrical kan. Kemudian pengairan tu nak korek apa semua tu, dia akan sub pula. Yang dapat kontrak tu, dia akan sub pula. Syarikat pembetungan untuk korek, pasang. Syarikat ni, maksudnya buat bangunan lain, pasang ni lain, pasang elektrik lain. Jadi kalaulah kontrak itu merangkumi membuat bangunan bersama menyediakan bahan tawfiril mawad daripada pihak kontraktor, maka ini namanya istisna. Boleh jadi istisna. Amma idza kana ba'dul mawad min al-muqawil wa ba'daha min sahibil ard. Tapi kalau sebahagian barang daripada kontraktor, sebahagian barang daripada pemilik tanah. Fa in kana ma yuqaddimuhu al-muqawilu shay'an yasiran yumkinu an ya'khudha hukm al-ujrah wa yuqasa ala ma dhakara al-fuqaha min ijarati al-katib liyaktuba kitaban bi hibrihi aw ijarati as-sabbagh liyasbagha thawbahu bi sibghin min indihi. Dia kata kalaulah bahan yang mana diberikan oleh kontraktor tu sedikit, maka dia boleh mengambil hukum upah. Dia bagi contoh kan, kita upah orang untuk tulis ataupun kita upah dia untuk type. Sekarang ni type lah, kan ada type, dia panggil apa, writer. Type, kerja dia type. Kemudian dulu tulis, so semua dia guna dia punya. Faham? Dia tulis pakai dakwat dia. Tapi dia ada buat sanak, ada buat kerja kan. Maka akad tu nak dipanggil apa? Kita bagi kertas, dia guna pen dia. Contohlah, ni yang tradisional punya.
Kalau kita bagi pen kat dia, kita bagi kertas kat dia, itu 100% jelas ijarah. Tapi kalau kita bagi kertas, tapi pen dia punya, dakwat maknanya dia punya. Sebab bila dia tulis, dakwat itu akan ada kat kertas kita. Sedangkan kita upah dia. Bila disebut upah, dia tak ada unsur barang daripada pihak yang mengambil upah tu diberi pada kita, tak ada. Tapi dalam masalah ni ada, dakwat dia ada kat kertas kita. So maknanya dia bukan sahaja beri kepada kita servis, dia juga memberi kepada kita barang dia. Tapi oleh kerana dia terlalu sedikit, faham? Maka kita boleh masukkan dia dalam ijarah. Tak perlu panggil dia istisna. Tapi kalau cetak, lain. Cetak semua dia. Segala dakwatnya, segala kertas dia semua dia, faham? Yang tu tak boleh panggil ijarah. Sebab bila kita cetak buku, kertas daripada kilang, kita salat kita nak kertas apa. Bukan kita beli kertas dulu baru bagi dia kan. Bukan macam tu dia punya servis dia. Semua daripada dia. Yang tu tak boleh panggil ijarah. Itu namanya istisna. Faham? Itu namanya istisna. Jadi kalau dia sedikit, maka dia boleh panggil ijarah. Maka dikiaskan berdasarkan apa yang fuqaha sebut, mengupah penulis untuk tulis kitab tapi menggunakan dakwat dia. Ataupun mengupah tukang celup, tukang warnakan baju, supaya dia warnakan baju kita tapi guna dia punya sibr daripada pihak dia. Itu ibarat dia yang dia bawa. Tapi dia kata, amma idza kanat mu'zamul mawadi awil jauhariyatu minha min qibalil muqawil. Tapi kalau sebahagian besar bahan tu daripada muqawil, maka zahirnya dia dipanggil istisna. Walau syara'a as-sani' fi bina'il masyru'. Kalaulah sani', maksudnya yang dapat kontrak tu, dia dah mula buat projek tu di atas tanah milik penempah. Kemudian akad telah terbatal kerana sesuatu sebab, wajaba tasfiyatul amaliyati bihalatiha الراهنة إما بدفع الثمن بالنسبة ما تم من العمل، مثل أن يكون ما تم من العمل نصف العمل المعقود عليه ويدفع نصف الثمن، أو يعطى الصانع ثمن المثل للمواد التي قدمها وأجرة المثل. Okay. Ini masalah ni, masalah macam mana nak selesaikan bila kontrak berhenti kat tengah-tengah. Macam Malaysia dengan Singapura lah, nak buat kereta api laju tu kan, CSR. Kemudian Malaysia buat keputusan batal. Maknanya kita tak teruskan. Teruskan juga tapi dia tak masuk Singapura. Faham tak? Dia tak sampai ke Singapura. Asal projek dia, kereta api laju tu sampai ke Singapura. Sekarang ni sampai ke Johor. Itu pun dia tukar link kan, CSR, lepas tu masuk ECRL. Yang tu lah yang pergi airport tu. Jadi nanti kat ujung ni dia ada satu tajuk, dia panggil asyartul jazai fil istisna. Penalti lah, denda ataupun pampasan sekiranya tidak mematuhi akad istisna. Boleh tak mengenakan denda pampasan, penalti? Sama ada asalnya maknanya dah buat akad dah, tapi sebelum mula tu dah cancel. Itu satu hal. Tengah-tengah di cancel pun satu hal kan. Itu biasa berlaku. Tukar kerajaan baru, dia tarik kontrak daripada siapa-siapa yang bukan dia punya muhibbin ya. Faham? Biasa politik. Kerja dah jalan. Yang lebih parah lagi, orang tu bila dia dapat kontrak, dia akan siapkan kakas. Faham? Dia dah mula pinjam duit. Dia dah mula beli jentera. Nak buat tu semua. Sebab kalau dia punya calculate, dia akan boleh untung. Tak apalah dia pinjam pun. Sebab nanti dia akan dibayar mungkin ikut persen. Tiba-tiba kontrak tu ditarik. Ini barang ni semua dia dah beli. Dia dah kira berhutang dengan bank. Itu yang boleh jadi apa? Itu yang boleh jadi bankrupt. Jadi macam yang dengan Singapura tu,
Bila Malaysia membatalkan, maka Malaysia perlu membayar pampasan. Pampasan tu kira ratus juta. Berapa? Ratus juta kena bayar. Itu maknanya tak ada apa-apa kerja dimulakan lagi pun. Tak ada apa-apa. Itu kena bincanglah segi syarak macam mana. Boleh tak mengenakan pampasan asyartul jazai yang seperti itu? Itu tajuk khas. Mengenakan penalti. Boleh tak? Contohnya madrasah dia buat undang-undang semua pelajar kena cakap bahasa Arab. Siapa tak cakap, dia kena bayar duit RM10. Satu perkataan. Contoh, satu perkataan Melayu RM10. Boleh tak buat macam tu? Denda macam tu. Ataupun pelajar datang lambat, pengunjuk buat dulu. Satu hari lambat RM10. Kan? Pelajar yang banyak duit hal RM10. 10 hari lambat 100. 100 tak ada apa. Kan? Jadi lambat kita tak buat. Satu hari lambat 10 rotan. Itu dia. Dia fikir banyak kali nak lambat. Satu hari lambat RM10 tak ada apa. Faham? RM100 pun tak apa sebagai orang kan. Tak ada apa RM100. Itu satu tajuk. Bukan asalkan orang tu kata denda ni macam ni maka benda tu valid. Tak, dia ada panduan syarak. Bukan asalkan kita kata kalau buat kena denda macam ni maka benda tu jadi mesti dipatuhi. Tak. Kalau dia tidak mematuhi syarak, orang yang ambil itu berdosa. Faham? Ambil harta orang bukan dengan jalan yang dibenarkan oleh syarak. Yang dibenarkan oleh syarak apa jalan ni? Boleh ke ambil dengan jalan denda macam tu? Tak boleh ya. Faham? Tak boleh untuk buat macam tu. Okey. Maka bayarlah pampasan. Orang yang terlibat dengan kontrak ni macam-macam lah. Macam contohnya kontrak untuk cetak buku. Kalau dapat yang kerajaan punya kontrak kan, contohnya cetak buku teks sekolah. Itu memang jadi kaya. Jutawan. Buku sekolah yang akan diedah seluruh Malaysia, dia cetak. Kontrak tu 5 tahun contohnya kan. Itu yang orang banyak, orang yang jenis percetakan ni dah dapat tu. Tapi nak dapat tu kena ada lah dia punya minyak pelincir tu. Rasuah. Sebab dia punya nilai kontrak juta lah untuk cetak buku ni. Ada keadaan yang mana syarikat yang menang kontrak tu tidak, dia kilang pun tak ada. Maksudnya dia tak ada. Dia dapat kontrak baru dia beli dia punya mesin-mesin. Apa maksud dia? Dia orang tak bagi kontrak kepada syarikat yang tak ada pengalaman. Dia apa pun tak ada, tapi dia dapat. Bila dapat baru dia mula beli. Faham? Beli mesin apa semua. Sebab kalau ikut kiraan untung. Tapi masalahnya dia dapat kontrak 2 tahun kan. Mesin dah beli, mesin tu hutang. Kemudian tahun yang next tu, contohnya dia akan sentiasa renew kontrak. Lepas 2 tahun, Lepas 2 tahun pula dia tak dapat. Dia tak dapat sebab dia punya apa? Dia punya bos dia dah tak ada dekat kursi tu, orang lain duduk. Jadi dia akan jadi muflis. Sebab apa? Ini semua mesin yang hanya dibuat untuk kontrak. Sekarang ni mesin ni tak bergerak. Kemudian maintenance kena jaga. Jual jatuh harga, rugi. Okey. Walau syara' as-sani' fi bina'. Jadi di sini dia nak terangkan bila berlaku pembatalan akad di tengah-tengah sedangkan projek sudah bermula. Bila projek dah mula, maknanya pembuat tu dia dah belanja duit dia. Dia dah beli bahan apa semua, tengah-tengah di-cancelkan. Sepatutnya tak boleh. Sepatutnya perlu ada perlindungan undang-undang. Itu yang kalau ikut pendapat muktamad mazhab Hanafi, istisna ni akad ghairul lazim. Memang boleh cancel kat tengah-tengah. Faham? Tapi yang dipakai oleh majalah tu berdasar qaul Imam Abu Yusuf, dia adalah lazim. Maksudnya tak boleh cancel. Sebenarnya tak boleh cancel tu lebih melindungi kontrak berbanding kalau kita kata boleh cancel. Kalaulah sani' dia dah mula di atas tanah contoh, kemudian terbatalnya akad dengan sebab-sebab tertentu, maka wajiblah dilakukan tasfiyah.
amaliyah. Dia tasfiyah ni satu istilah ni merujuk kepada, so kita kena buat kira-kira kerja-kerja yang dah siap. Berapa banyak, berapa peratus, berapa kos tu semua kena dibuat tasfiyah. Sama ada dengan menyerahkan saman dengan nisbah kerja yang dah selesai. Maksudnya berapa nisbah, berapa peratus projek ni dah siap, maka sebanyak nisbah itu perlu diserahkan bayarannya kepada pembuat ataupun pemaju. Contoh dia kata, dah sempurna kerja, dah separuh dah, 50% dah sempurna. So bayaran ni berapa? Contoh bayaran 100 juta, so kena bayar 50. Contoh, main juta pula ni. Indonesia perkataan juta tak ada lati. Indonesia ni perkataan juta tak ada lati. Saya ada 1 juta, beza kan? Dia ni ada duit 1 juta. Kalau kita apa? 1 juta kan? Dia ada rasa. Tapi kat Indonesia tak ada. 200,000 tak ada apa. 1 juta pun tak ada. 200,000 lagi tak ada apa-apa. Terkesan hati. 1 juta berapa ringgit. Jadi separuh dah buat, maka dia kena bagi separuh nilai kepadanya. Dia ada progress kalau seprojek dah berapa peratus. Jadi itu yang kalau sepatutnya lah, kalau dibuat mengikut spek yang telah ditetapkan, benda tu jalan elok. Tapi bila melibatkan rasuah, bagi syarikat tak pengalaman, dia jadi projek tak mula lagi. Tarikh nak kena serah tu dah ada dah. Projek tak mula lagi. Macam mana? Tarikh serah tu dah ada, projek belum mula. Dia dapat duit, dia rolling tempat lain. Okey. Ataupun tapi sepatutnya dia duit itu dapat kemudian. Tapi ada benda yang ditakdimkan awal. Di situlah. Dia tak boleh semua duit tu dibayar lepas habis. Tak boleh. Kontraktor tak jalan. Faham tak? Kalau nilai dia besar, projek 50 juta punya bangunan, dah selesai semua, dah serah baru kami bagi, maka kos sangat tinggi lah untuk buat benda tu. Dia akan ada lah dia punya progress dia. Mungkin kalau dah siap 25% dapat sebahagian. Kalau dah siap banyak ni dapat, adalah dia punya kaedah dia. Ataupun kita bagi separuh, ataupun diberi kepada sonek tu saman misil bagi bahan-bahan yang dia dah dahulukan, dan kita bagi kepada ujrah misil atau amal yang dia buat. Maksudnya bayaran kepada bahan yang telah dia takdimkan. So macam mana kita nak tahu dia dah guna bahan macam mana? Resit. Faham? Resit. Dan kerja itu kena panggil pentaksir. Okey, kalau kerja macam ni biasanya berapa harga kerjaan ni? Au bi tariqin akhar bi tasfiyah, ataupun dia buatlah apa-apa deal untuk memurnikan benda yang dah siap ni. Sebab wa bihadza yakunu ma tamma min al-bina' milkan lil mustasni' wa yahiqqu law an ya'qida ma'a muqawil akhar. Jadi dia kena settlekan dulu dengan kontraktor pertama. Ini atas qaul yang mengatakan boleh cancel. Jadi dia kena settle dulu, bukan maknanya dia kata oleh kerana tak siap lagi kami tak perlu bayar apa-apa. Mana boleh. Memang tak siap lagi, tapi kan bahan-bahan ni sudah dibayar oleh pembuat, so kena bayarlah atas apa yang dia dah takdimkan, sama ada dalam bentuk servis ataupun dalam bentuk baik bahan binaan. Alas. Itu surah pertama. Macam mana akad istisna dipraktikkan. Akad istisna dipraktikkan dalam perkara membina bangunan. Surah yang kedua, terbalik pula. Tanah tu milik sonek. Sebelum ni tanah tu milik mustasna' kan. Ni tanah tu sonek tu, kontraktor tu punya tanah. Misalnya mustasna' minta supaya dibina rumah, dibina pejabat, dibina kedai misalnya. Jadi ini terbalik pula. Jadi macam mana tu cara nak menjadikan? Macam contoh kan, habislah waktu Azim sebelah lambat
Macam KLCC. KLCC itu macam mana kerajaan deal dengan pemilik tanah? Kerajaan deal macam mana? Kerajaan beli ke ataupun dia ada deal lain? Jadi KLCC itu dia tanah asal dia tu adalah tempat lumba kuda, padang lumba kuda. Dan pemilik tanah tu adalah Ananda Krishna. Krishna ni Maxis, Astro, semua dia lah tu. Di tanah tu dia punya. Jadi Perdana Menteri ke-4 merangkap Perdana Menteri ke-7, mungkin Perdana Menteri ke-8, 9 adalah melihat kawasan tu sebagai center yang bagus untuk buat satu bangunan yang menjadi mercu tanda Kuala Lumpur dan sekaligus Malaysia. Jadi macam mana? Jadi dia punya deal tu, kalau Ananda Krishna jual, mungkinlah dia boleh letak harga yang bagus kan, sebab kos buat KLCC tu 3 bilion pada tahun itu. Faham? 3 bilion maksudnya kalau sekarang mungkin 10 bilion tu. Besar lah dia punya kos tu untuk Petronas kan. Jadi kita nak buat bangunan, satu cara dia, sebab bangunan Petronas ni dia mengikut arahan je. Buat bangunan Petronas. Jadi kalau tak silap saya, dia tak beli. Dia punya deal tu bukan Ananda tu jual penuh, sebab dia ada juga hak pada bangunan tu. Sebab tu dekat bangunan KLCC tu ada bahagian pejabat tertentu Maxis punya. Mungkinlah dia punya kotim bayar tu, sebahagian bayaran tu adalah dalam bentuk pejabat yang akan diberi berapa lot ke. Separuh duit, separuh lagi bayar dalam bentuk bangunan. Jadi adalah KLCC. Wallahu a'lam bissawab.